Bintang Hijrah 26 Safar 14 Oktober, pembunuh kejam bayi disyaki pengamal ajaran sesat. Juga operasi jejak warga emas hilang buntu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya, Adi Akmal Shahrom. Suspek yang dipercayai membunuh anak lelakinya yang berusia 8 bulan sebelum melumurkannya dengan garam dipercayai ada kaitan dengan ajaran sesat. Siang tadi, suspek terpaksa diusung oleh 6 anggota polis ke Mahkamah Bacok untuk mendapatkan perintah tahanan reman. Dia yang berusia 40 tahun itu dikatakan enggan keluar dari kenderaan, sebaliknya membaca beberapa petikan ayat suci Al-Quran dengan alasan untuk berdoa. Selepas 10 minit menunggu, 5 anggota polis terpaksa mengusung suspek masuk ke mahkamah. Individu tersebut direman 7 hari bagi membantu siasatan berhubung kes pembunuhan anaknya dalam kejadian di Kampung Sungai Dua pagi semalam. Ketua Polis Kelantan, Deputi Komisioner Syafiin Mamat tidak menolak kemungkinan suspek ada kaitan dengan ajaran sesat. Ia berdasarkan cara bayi lelaki berkenaan dibunuh dengan seluruh badan dilumur garam serta halusinasi yang dialami suspek. Tambahnya, sehingga kini suspek tidak bercakap untuk diambil keterangan. Sebaliknya, hanya berzikir dan memaklumkan dia mendengar suara malaikat sebelum membunuh anaknya. Semalam, mayat bayi berusia 8 bulan ditemui dalam keadaan menyayat hati di dalam guni yang ditinggalkan dalam rak di dapur rumah keluarganya. Lebih menyedihkan, kulit leher mangsa didapati menggelupas, dipercayai dilumur dengan garam kasar selain kesan lebam pada seluruh anggota badan. Selain bayi itu, ibunya yang berusia 32 tahun turut dikurung dalam sebuah bilik selain mengalami kesan lebam pada kedua-dua belah tangan. Bapa bayi itu dipercayai mengalami masalah mental dan pernah ditemui bercakap perkara yang tidak masuk akal selain perihal hantu kepada jirannya sejak 2 minggu lalu. Sementara itu, polis mengesahkan bayi lelaki 8 bulan yang ditemui mati itu cedera di kepala yang berkemungkinan akibat hentakan atau terjatuh. Dapatan itu diperoleh daripada bedah siasat yang dilakukan. Hasil daripada postmortem terdapat hentakan di bahagian kepala. Senjata tak dijumpai dan mungkin teori tadi betul lah, sama ada dia sebab dia baby kan 8 bulan ni, buah lagu ni jatuh gitu pun boleh lah. Bedah siasat selesai dijalankan di Hospital Raja Perempuan Zainab II jam 4 pagi tadi. Dalam perkembangan berkaitan, Syafiin berkata siasatan lanjut masih dijalankan dan polis menunggu keputusan laporan kimia sama ada suspek mempunyai masalah mental atau tidak. Ibu bayi itu yang berusia 32 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Namun wanita berkenaan sedang dirawat di hospital memandangkan keadaannya yang masih trauma. Seorang warga emas dikhawatiri mati lemas dipercayai tergelincir ke dalam Sungai Langgar Alostar pagi tadi. Lelaki berkenaan, Ismail Awang, 83 tahun, dikatakan keluar bersendirian untuk ke kedai di Pekan Langgar bagi membeli sarapan kira-kira jam 7.30 pagi. Menurut menantu Ismail, Muhammad Amin Fardul Hamutu, dia dimaklumkan oleh peniaga kedai makan di tempat bapa mentuanya terjatuh bahawa warga emas itu tenggelam timbul di permukaan air sebelum hanyut. Ismail dilapor menunggang basikal bersendirian sebelum terjatuh ke dalam sungai di belakang kedai berkenaan akibat tergelincir. Apa yang dia bagi tahu tadi, mungkin digelincir ataupun sama dia nak lintas titi lah sebab dia umur 83 dah. Sama ada dia pun tak pasal dengan macam mana lebih kurang tu lah. Yang apa yang saya dapat tahu lah. Tambahnya pagi tadi, Ismail dilihat bersemangat untuk keluar membeli sarapan seawal jam 4 pagi. Namun hasrat itu dihalangnya kerana masih terlalu awal. Pun begitu, selepas subuh, Ismail telah bersiap dan terus keluar walaupun telah dihalang.
Sementara itu, penolong pengarah bahagian operasi dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah, Penguasa Kanan Bomba 1 Muhammadul Ehsan Muhammad Zain memaklumkan operasi mencari dan menyelamat SAR sedang dilakukan sebaik sahaja laporan diterima. Pasukan penyelamat di air PPDA dari Balai Bomba dan Penyelamat Jitra turut berada di lokasi untuk melakukan selaman. Keadaan air deras di sungai berkenaan antara cabaran yang ditempuhi anggota bomba untuk melakukan operasi SAR. Sementara itu, setakat jam 6.30 petang tadi, operasi mencari dan menyelamat Ismail masih buntu. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Alostar Ahmad Naufal Abdullah, operasi pencarian berdepan kesukaran ekoran arus sungai yang deras selain banyak ranting dan kayu di dasar sungai. Anggota Unit Pasukan Penyelamat di Air PPDA dari Balai Bomba dan Penyelamat Jitra juga melakukan selaman sebanyak 3 kali di kawasan sungai berhampiran mangsa dilaporkan terjatuh. Bagaimanapun, setakat 6 petang tadi, belum ada sebarang petunjuk penemuan mangsa di kawasan itu. Halangan yang kita hadapi di sini ialah arus begitu deras memandangkan monsun yang membawa hujan lah. Pada kadar kebiasaannya, sungai ini tidak mencapai kedalaman sebagaimana hari inilah. Tapi mungkin sebabkan hujan yang lebat, jadi menyebabkan sungai bertambah dalam lah. Dalaman menghampiri 4 ke 5 meter. Sementara itu, operasi pencarian warga emas berkenaan ditangguh jam 7 malam tadi dan akan disambung semula pagi esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dibenarkan keluar dari hospital petang tadi selepas disahkan bebas jangkitan COVID-19. Bagaimanapun, bekas mufti wilayah persekutuan itu diminta berehat di rumah, khususnya ketika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB berkuat kuasa di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kata Datuk Dr. Zulkifli, buat masa ini beliau disaran tidak bertemu sesiapa, namun sebarang komunikasi dengannya hanya melalui sidang video. Datuk Dr. Zulkifli berkata beliau akan terus memantau semua gerak kerja dan laporan agensi-agensi agama di bawah tanggungjawabnya dari rumah. Sebarang makluman umum akan disampaikan melalui media sosial rasmi beliau. Jelas Datuk Dr. Zulkifli, fokus utamanya kini adalah penyaluran bantuan kepada kelompok sasar, terutamanya di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor, memandangkan PKPB telah bermula dan siri bantuan perlu disalurkan segera. Datuk Dr. Zulkifli dimasukkan ke hospital pada 5 Oktober lepas selepas disahkan positif COVID-19. Beberapa kenderaan diarah berpatah balik dalam sekatan jalan raya yang dilakukan polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Petaling Jaya di Kota Damansara, Petaling Jaya awal pagi tadi. Kawasan berkenaan antara tumpuan sekatan pasukan keselamatan berikutan peningkatan kes COVID-19. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Superintenden Kumasyariman Mahmud, berikutan itu pihaknya bertanggungjawab mengurangkan pergerakan keluar masuk orang ramai, lebih-lebih lagi yang tiada keperluan penting. Beberapa jalan turut ditutup, antaranya Persiaran Mohagani, Persiaran Jati dan Persiaran TSB sebagai langkah awal yang diambil sehingga tamat tempoh PKPB. Dalam daerah pentadbiran Petaling Jaya, kawasan Kota Damansara telah mencatatkan kadar jangkitan COVID yang agak tinggi dibandingkan lain-lain kawasan. Sehingga semalam lebih 30 kes telah dilaporkan berlaku di dalam kawasan Kota Damansara. Oleh itu, pendekatan IPD Petaling Jaya telah merancang dan melaksanakan penutupan beberapa jalan. Sementara itu, penduduk boleh menggunakan jalan alternatif untuk ke Kota Damansara seperti di Jalan Lapangan Terbang terus ke arah Damansara atau Persiaran Surian. Kerajaan pusat sebelum ini bersetuju melaksanakan PKPB di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya bermula 12:01 tengah malam semalam hingga 27 Oktober depan. Ketetapan dibuat selepas mendapat nasihat Kementerian Kesihatan dan mengambil kira peningkatan kes dan penularan COVID-19 seperti di daerah Klang, Petaling serta Gombak. Selepas ini, keluarga miskin dan pesakit kronik bersyukur.
Bertemu kembali. Satu lagi kluster baru kencana di Kesan yang telah menyakiti 17 individu dari 8 daerah di 3 negeri. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kluster kencana di Kesan di Hulu Langat, Petaling, Kelang dan Gombak di Selangor, Ceras di Kuala Lumpur serta Johor Bahru, Batu Pahat dan Pontian di Johor. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 13,805 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 7 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 16 lagi kes positif COVID-19. 23 individu sudah disaring dengan 2 daripadanya masih menunggu keputusan. Sehingga hari ini sebanyak 52 daerah dilaporkan menjadi zon kuning dan 19 daerah menjadi zon merah di seluruh semenanjung Malaysia. 660 kes baru positif COVID-19 dilaporkan hari ini dengan 4 kematian dicatatkan. Prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang diumumkan khusus untuk Mukim Kelang sebelum ini terbatal dengan pelaksanaan PKPB di seluruh Selangor bermula hari ini. Perkara itu diumumkan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Oleh kerana kerajaan telah pun mengumumkan PKPB seluruh Selangor dan Selangor tentu saja termasuk Mukim Kelang, maka SOP yang diumumkan untuk Mukim Kelang adalah terbatal. Jadi secara automatik SOP Mukim Kelang terbatal apabila kerajaan mengumumkan PKPB di seluruh negeri Selangor. Mukim Kelang dikenakan PKPB lebih awal iaitu bermula 9 Oktober lalu susulan peningkatan kes COVID-19 di daerah berkenaan. Mengenai solat Jumaat dan solat jemaah di masjid serta surau di Selangor, Kuala Lumpur serta Putrajaya yang dikenakan PKPB, Datuk Seri Ismail Sabri berkata hal itu akan dimaklumkan pihak berkuasa agama yang terbabit dalam masa terdekat. Tidak dapat digambarkan dengan kata-kata melainkan kesyukuran kepada Allah di atas nikmat dan bantuan yang diberikan. Itu perasaan yang diluahkan dua keluarga di Terengganu selepas menerima sumbangan daripada kumpulan Eastern Pacific Industrial Corporation atau EPIC Berhad. Kisah penderitaan dua keluarga itu disiarkan Berita Al-Hijrah pada 21 dan 25 September lepas. Maimun Yunus, 61 tahun, bersyukur kerana banyak bantuan diterima selepas kisah penderitaan hidupnya bersama anak dan 9 cucu mendapat perhatian pelbagai pihak. Dengan orang bagi batu bang ni saya rasa lega sudah. Saya boleh makan 2 kali sehari. Ajak orang bagi batu bang ni. Suami saya meninggal 15 bulan 8 tahun lepas. Tahun dia kes dia paru-paru. Maimun turut lega kerana tidak perlu lagi mengikat perut seperti sebelumnya kerana sumbangan berterusan pelbagai pihak mencukupi buat dia dan keluarga. Turut menerima sumbangan Muhammad Syam Suryadi Abdullah, 39 tahun yang lumpuh akibat strok. Pesakit itu menerima sebuah katil 3 fungsi daripada kumpulan EPIC. Kakak kepada Muhammad Syam Suryadi, Nur Asmah Muhammad Nur, berterima kasih di atas pemberian katil yang amat diperlukan adiknya itu. InsyaAllah katil baru ni dapat mudahkan, meringankan juga orang yang menjaganya sebab nak angkat dia memang berat. Jadi dengan bantuan katil ni kita boleh angkat guna ni pusing dia. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan EPIC Sa'abi Wahab berkata bantuan yang diberikan ini sebagai memenuhi tanggungjawab sosial korporat CSR melalui program EPIC Cakna dan Prihatin edisi khas 2020. Adalah menjadi satu tanggungjawab sosial kepada EPIC Berhad sebagai salah satu JLC yang terbesar untuk negeri Terengganu, di negeri Terengganu, untuk memberi sumbangan dan membantu untuk meringankan beban yang dihadapi oleh beliau. Sesi menghadap Yang di-Pertuan Agong oleh Setiausaha DAP Lim Guan Eng yang dijadualkan hari ini ditangguh. Penangguhan itu juga turut melibatkan Presiden Parti Amanah Negara Muhammad Sabu yang sebelum ini diperintah menghadap Yang di-Pertuan Agong pada 21 Oktober depan.
Semalam media melaporkan Lim Guan Eng diminta menghadap, namun Setiausaha Sulit Kanan kepada Yang di-Pertuan Agong semalam memaklumkan bahawa sesi itu ditangguhkan. Terdahulu kira-kira 20 petugas media berada di luar pintu istana pagi tadi untuk menantikan sebarang pergerakan keluar masuk pemimpin-pemimpin parti politik. Sementara itu, Setiausaha Agong UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan mengesahkan bahawa Presiden parti itu, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dijadual menghadap Yang di-Pertuan Agong jam 5 petang esok. Bagaimanapun, Datuk Seri Ahmad Zahid memaklumkan petang tadi bahawa pertemuan itu ditangguhkan ke satu tarikh yang belum ditetapkan. Istana Negara menjadi tumpuan media bermula semalam selepas Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Yang di-Pertuan Agong bagi mempersembahkan bilangan majoriti kerusi yang didakwa dimilikinya. Pengerusi Jemaah Penasihat UMNO Tengku Razali Hamzah turut menghadap Yang di-Pertuan Agong jam 2 petang semalam. Semalam, Istana Negara memaklumkan sekatan perjalanan separa akan dilaksanakan selepas wilayah Persekutuan, Selangor dan Putrajaya dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB sehingga 27 Oktober. Nilai pelaburan langsung asing FDI Selangor dijangka susut tahun ini kepada 8.5 bilion ringgit berbanding tahun lepas iaitu 17 bilion ringgit susulan kelesuan ekonomi global akibat pandemik COVID-19. Bagaimanapun, Ahli Majlis Eksekutif Negeri Selangor, Datuk Teng Chang Kim berkata, meskipun mencatat penurunan, ia masih terkawal dan berdasarkan kesan pandemik berkenaan yang melanda dunia. Believe that by end of this year, there will be at least another 5 billion ringgit of investment that will be approved, which means we will expect to have about 8.5 billions of investment that will be approved for Selangor. If that is the case, then I would say that we are quite fortunate, although it is much lower than last year. Tambahnya, angka itu lebih rendah berbanding jangkaan awal FDI yang diumumkan pada tahun ini iaitu 12 bilion ringgit. Jelasnya jumlah pelaburan itu merangkumi 5 sektor utama termasuk pengangkutan, perkhidmatan, elektronik serta makanan dan minuman F&B. Beliau berkata demikian pada sidang media secara maya selepas perasmian Sidang Kemuncak Perniagaan Antarabangsa Selangor SIBS 2020. Terdahulu, sidang kemuncak itu dirasmikan Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri dan berlangsung secara dalam talian. Acara berkenaan bermula hari ini hingga 17 Oktober. SIBS 2020 merupakan platform menghimpunkan pemain industri dari seluruh dunia bagi membantu memperkukuh dan merangsang semula perniagaan mereka. PLAS Malaysia Berhad PLAS mengumumkan 9 sekatan jalan raya SGR dilaksanakan di lebuh raya kendaliannya oleh pihak berkuasa. Dalam satu kenyataan, PLAS memaklumkan SGR itu bagi mengawal pergerakan orang ramai daripada merentas daerah, lebih-lebih lagi yang tidak memiliki kebenaran berbuat demikian. Ketika ini, sekatan jalan raya dilaksanakan di beberapa laluan kritikal di lebuh raya PLAS iaitu Plaza Tol Jalan Duta, Setia Alam, Shah Alam, Putra Mahkota dan Sungai Buaya. Selain itu, sekatan turut dibuat di Plaza Tol Bukit Tagar, Bukit Beruntung, Lembah Beringin dan Seafield. PLAS dalam pada itu menasihatkan orang ramai supaya terus kekal berada di rumah sebagai langkah mencegah penularan COVID-19 pada masa sama membolehkan Barisan Harapan menjalankan tugas mereka dengan selamat. Selepas ini, iPhone 12 mesra alam. Bertemu kembali. Gergasi media sosial Facebook semalam memperkenalkan polisi global untuk menyekat sebarang iklan yang berunsur hasutan kepada orang ramai untuk tidak mengambil vaksin. Menurut Ketua Kesihatan Facebook, tindakan menyekat iklan-iklan seumpama itu akan dibuat serta-merta dan Facebook akan menolak sebarang permohonan iklan yang bermotifkan penentangan terhadap vaksin. Pengumuman Facebook itu susulan beberapa perubahan polisi oleh syarikat itu bagi membersihkannya daripada kandungan-kandungan yang bermasalah
dan pengiklan yang ingkar terhadap arahan untuk memadamkannya. Iklan-iklan yang akan disekat antaranya yang berunsur anti-vaksin serta promosi yang menyeru ke arah penentangan terhadap gesaan kerajaan tempatan dalam mempromosi vaksin. Turut akan dihalang mesej-mesej yang menggambarkan vaksin sebagai tidak berguna, tidak berkesan dan tidak selamat. Facebook bagaimanapun akan tetap membenarkan iklan-iklan yang menyokong usaha dan kempen kerajaan mengenai vaksin, termasuk inisiatif mencipta vaksin COVID-19 yang kini menjadi keperluan mendesak dunia. Ini pula demam iPhone 12 yang melanda dunia. Apple semalam melancarkan model terkini iPhone itu dengan matlamat untuk lebih bertanggungjawab dan tidak meminggirkan penjagaan alam sekitar. Menerusi iPhone 12, ia dihasilkan menggunakan nadir bumi kitar semula sebagai sebahagian daripada inisiatif berkenaan selain mempunyai implikasi geopolitik. Apple sebelum ini berikrar menggunakan 100% carbon neutral dalam semua aspek perniagaannya ketika pelancaran iPhone 12 yang dibuat dalam talian malam semalam waktu San Francisco. Ketua Dasar Alam Sekitar Apple berkata, model terbaru iPhone itu menggunakan 100% bahan kita semula di semua magnet termasuk kamera, haptik dan MagSafe atau penyambungnya. Dengan harga serendah $799 Amerika atau kira-kira RM3,300 seunit, model terbaru ini sama seperti iPhone 11 didatangkan dengan model seperti Pro termasuk Mini. Lebih menarik, di dalam kotak iPhone kali ini hanya ada seunit telefon pintar serta kabel USB jenis C sahaja. Tidak dibekalkan pengecas mahupun Lightning earpods. Ia sebagai langkah mengurangkan impak negatif terhadap alam sekitar. Namun apa yang mengujakan adalah teknologi sokongan tanpa wayar 5G pada model ini membolehkan capaian internet lebih laju, lebih canggih dan selamat. Sebutir bom Perang Dunia Kedua dipercayai paling besar pernah ditemui di Poland meletup ketika pasukan penyelam cuba mendapatkannya bagi tujuan pemusnahan. Bom yang beratnya hampir 5,400 kg itu meletup dari dasar sebuah tasik namun tidak menyebabkan kecederaan maupun kematian. Kira-kira 750 orang di sekitar kawasan ini telah diarah berpindah sebaik sahaja penemuan bahan letupan ini dibuat setahun lalu. Bom perang ini dijumpai ketika kerja-kerja pendalaman lombong dan tasik itu dibuat. Pasukan penyelam bernasib baik kerana berada pada kedudukan selamat ketika bom berkenaan meletup. Tiada juga kerosakan harta benda awam mahupun infrastruktur ketika insiden. Rakaman visual menerusi drone menunjukkan letusan kuat daripada permukaan lombong. Mengikut sejarah, bom ini digugurkan oleh tentera udara di Raja Britain dalam satu serangan ke atas tentera laut Jerman pada 1945. Dan berikut rangkuman berita antarabangsa yang lain. Seorang remaja digelar gadis kuda kerana kebolehannya melompat dan berlari seakan haiwan berkenaan. Ava Vogel, 17 tahun, menjadi tular selepas video aksi lompatan equestriannya dimuat naik menerusi Instagram. Dia mula menyedari kebolehannya itu sejak 6 tahun lalu, namun menjadi perhatian umum sejak 3 tahun lalu selepas berjaya melakukan 4 lompatan dalam disiplin sukan berkuda. Bagi memastikan aksi pergerakannya nampak semula jadi, dia turut menjalani latihan kecergasan untuk membiasakan otot agar dapat menahan impak lompatan. Sebuah lukisan klasik Cina berusia lebih 700 tahun dijual di Hong Kong pada harga RM173.57 juta. Scroll lukisan yang panjangnya 2 meter berjudul Fire Drunken Princess Returning on Horseback itu dihasilkan pelukis terkenal Cina Ren Renfa yang merupakan pegawai kerajaan ketika itu. Karya seni dari dinasti Yuan itu menggambarkan putera-putera yang menunggang kuda bersama 4 pembantunya. Salah seorang putera dalam lukisan itu merupakan Li Longji, iaitu Maharaja Xuanzong paling lama memerintah dinasti Tang. Lagi di China, beras diukir menyerupai pelbagai haiwan, buah-buahan serta seni bina.
Karya kreatif itu dihasilkan Chen Kuo-rui, 33 tahun, yang cuba menghidupkan semula warisan serta industri kraftangan tempatan kampung Jelu di Fujian selepas ia dikatakan telah pupus hampir 70 tahun. Dia mengambil masa kira-kira sebulan untuk menyiapkan replika seekor ayam jantan. Sebelum berpisah kepada rakyat Malaysia, khususnya pemerhati politik tanah air, jangan lupa saksikan secara langsung jam 9 malam ini analisis membawakan topik kemelut politik ketika pandemik, apa nasib rakyat. Jadi jangan lupa kira-kira setengah jam lagi bersama hos Syafinas Yunus. Dengan itu sekian berita Al-Hijrah, saya Adek Ahmad Syahrom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.